wabarakatuh. Terlebih dahulu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri masing-masing. Nama saya Puteri Amira Nabila binti Syarbuddin sebagai panel pertama. Saya Tuan Atibah binti Tuan Nazri sebagai panel. Saya Nur Aisyah Markis Masyam, panel ketiga. Okay. Saya Nur Aina Syuaida binti Syarin, panel 4. Okay. Dan saya Nurul Jasmi binti Zulkifli, panel kelima. Okay. Okey. Kami merupakan mahasiswa daripada jurusan Business Administration Honor. Ingin mengucapkan terima kasih kepada Encik Haji Rahimi binti Abdul Aziz kerana sudi meluangkan masa dengan kita orang pagi ini bagi sesi wawancara. Jadi untuk pengetahuan semua, Ustaz Haji Rahimi merupakan pegawai penyelaras masjid bagi pengurusan masjid di Pejabat Agama Islam Daerah Sepang. Jadi pada hari ini kami ingin menanyakan beberapa soalan kepada Encik Haji Rahimi mengenai keperluan manusia terhadap agama bagi kod khusus MPU 332 Pengajian Islam 3. Jadi tanpa melengahkan masa, marilah kita mulakan sesi wawancara kita pada hari ini. Baiklah. Berkenaan dengan topik kita pada hari ini iaitu keperluan manusia terhadap agama. Menurut salah seorang tokoh Islam iaitu Syekh Muhammad Abduh yang juga merupakan seorang pakar undang-undang berbangsa Mesir, ilmuwan agama dan reformis pendidikan, beliau mendefinisikan agama sebagai suatu ketetapan Allah yang menjadikan manusia itu berakal beserta ijtihadnya untuk mencapai kebaikan di dunia dan kemenangan akhirat kelak. Seperti yang kita semua tahu, agama tu adalah pegangan yang perlu ada dalam sifat diri seseorang, manusia. Dan tanpa pegangan agama, maka akan goyahlah kehidupan manusia tersebut. Dan kita semua tahu juga bahawa negara kita mempunyai negara yang berbilang kaum. Jadi sudah pasti pandangan agama terhadap seseorang itu berbeza-beza mengikut kefahaman diorang sendiri. Jadi saya ingin menanyakan kepada Ustaz sendiri, pada pandangan Ustaz, apakah yang dimaksudkan dengan agama? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesudian mengundang saya untuk buat bicara ataupun berdiskusi pada pagi ini dalam satu topik yang begitu menarik tetapi perlu kepada pemahaman yang detail atas perkara-perkara yang kita ingin bicarakan. Baik, pertama persoalan Puteri itu yang berkaitan dengan agama. Menurut ataupun melalui firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala dah menyebut inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar dan juga yang tepat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala hanyalah Islam. Kan? Maka bila disebut agama, dia mempunyai definisi yang tertentu. Yang pertama disebut oleh para mufassirin di dalam menafsirkan agama itu ialah suatu ketetapan atau aturan Allah Subhanahu Wa Taala dalam diri dan kehidupan manusia. Yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan tadi manusia itu untuk apa, tujuan apa ketetapan itu? Tidak lain dan tidak bukan, kata ahli tafsir, yang pertama ialah untuk memastikan kehidupan manusia ini selamat. Dan yang kedua adalah untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki dalam kehidupan manusia, sama ada kehidupan di dunia ataupun kehidupan di akhirat kelak. Itu yang dimaksudkan dengan agama secara ringkasnya, yang boleh diartikan dalam kehidupan kita itu. Tujuan dia adalah untuk, pertama, saya ulang, untuk menjamin keselamatan yang berterusan, dan yang kedua adalah untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki dalam kehidupan manusia sama ada di dunia maupun di akhirat. Itu yang mudah, yang boleh kita kata pemahaman makna agama yang mudah untuk difahami oleh manusia itu sendiri. Itu. Okey. Okey, terima kasih Ustaz atas penjelasan Ustaz tadi. Jadi kita nampaklah agama tu adalah ketetapan Allah untuk manusia dari segi keselamatan, betul? Betul. Dan sampai kehidupan yang hakiki. Ya, kebahagiaan hidup manusia yang hakiki di dunia dan di akhirat. Bukan setakat di dunia, kan? Dan bukan setakat Allah tetapkan bahagia itu di akhirat kelak nanti, tak. Maksudnya dunia dan akhirat, ataupun dalam bahasa Arab fid dunya wal akhirah, dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Okey. Baik Ustaz. Terima kasih atas penjelasan Ustaz tadi. Sangat jelas. Kita semua pun boleh faham benda tu. Jadi, baiklah. Kita beralih pula pada soalan yang seterusnya Ustaz. Macam mana kita semua tahu
Malaysia ni merupakan sebuah negara yang berbilang kaum. Ada masyarakat, ada yang agama Islam, Kristian, Buddha dan juga Hindu. Dan agama Islam itu sendiri merupakan agama rasmi di Malaysia. Jadi berdasarkan apa yang telah saya kaji, menurut Syekh Muhammad Naqib Al-Atas yang merupakan ahli falsafah sejarah Melayu dan terkenal sebagai ahli pemikir terkemuka moden Islam pada abad ke-21, beliau mendefinisikan bahawa Islam tu adalah daripada maksud Al-Ad-Din dan juga Al-Asalamah. Al-Ad-Din bererti gaya dan tata cara hidup yang luhur dalam kehidupan manusia, dan As-Salamah tu sendiri bererti menyerahkan diri. Jadi kita dapat lihat bahawa Islam tu didefinisikan sebagai kita tunduk, patuh dan berserah diri pada Allah yang Maha Esa menurut cara yang ditunjukkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah bagi menjamin kebahagiaan kita sendiri sebagai umat dunia dan juga di akhirat kelak. Jadi Allah menyempurnakan Islam tu melalui pengutusan Rasul yang terakhir iaitu Nabi Muhammad SAW. Islam itu sendiri merupakan versi lengkap dan sejagat kepercayaan monoteistik ajaran Nabi Ibrahim AS, Nabi Musa AS dan Nabi Isa AS dan Nabi-Nabi yang lain sebelum daripada Nabi Muhammad. Maksudnya Nabi Muhammad ni bukanlah pengasas kepada agama baru, tidak. Malah baginda merupakan pemulih keimanan monoteistik daripada ajaran Nabi-Nabi yang terdahulu. Jadi berdasarkan pengetahuan Ustaz sendiri, boleh tak Ustaz kongsikan dengan kita orang lah kan, erti Islam dan daripada mana datangnya agama Islam itu sendiri? Baik. Persoalan dia panjang, jawapan dia ringkas. Baik. Baik, tadi kita bicarakan di dalam maksud din. Di dalam ayat yang telah saya baca di dalam surah Ali Imran ayat 19 tadi, di penghujung ayat Allah SWT kata kan, inna dina indallah al-Islam. Kan agama, apa maksud agama tadi? Aturan kehidupan manusia itu adalah Islam. Islam seperti mana yang disebut oleh Petri tadi ialah maksud dan dia memberi di dalam penakrifan kitab, dalam satu kitab yang dibuat pengajian di sudut akidah, takrif Islam di sudut dia ada bahasa dan juga istilah. Kalau dalam agama ni dia ada maksud di sudut lughawi, di sudut bahasa. Kalimah Islam itu berasal daripada salimah. Seperti maksud dia selamat atau sejahtera. Kan? Seperti mana yang telah saya definisikan agama tadi, din ialah untuk Allah SWT menetapkan agama aturan itu ialah Islam. Islam itu apa maksud? Kesejahteraan, keamanan, kan? Keselamatan. Untuk apa dia? Untuk manusia itu sendiri. Dan ada pun maksud yang lain yang beri olehlah, maksudnya salimah daripada kalimah as-salamah, iaitu maksudnya penerimaan dan penyerahan. Apa yang maksud nak terima? Nak terima ketentuan dan ketetapan Allah. Baik. Dari perkataan ini pula merangkumi makna yang lebih mendalam ialah al-khudu' wal-inqiyad. Khudu' apa maksud dia? Maksud tunduk dan patuh tanpa ekar. Kan? Menjadi kewajipan manusia yang Allah tetapkan ni, kenapa mesti tunduk dan patuh tanpa ingkar? Kerana kita tahu al-aslul insan, asal manusia itu daripada apa? Kejadian. Yang siapa yang menjadikan kita? Asal kejadian kita adalah Allah. Kan? Sudah pasti Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan para hamba-Nya untuk menjadikan manusia itu dalam keadaan yang sepatut-patutnya hanya saja terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Sebab itu dalam rangka pengertian Islam yang lain boleh kita terjemah ialah penyerahan diri kepada Allah. Kan? Penyerahan diri bermaksud merangkumi kepatuhan yang tiada bantahan padanya. Kan? Serah diri dalam Islam mempunyai dua sudut. Pertama ialah penyerahan diri pada sudut ghaib, iaitu hati. Kan? Yang kedua, penyerahan diri di sudut lahiriah, itu fizikal. Kan? Maksudnya dua benda yang ada di dalam anggota manusia ini, penyerahan dia mesti terkait dengan dua elemen. Satu ialah penyerahan hati dan juga fizikal. Macam kita kata contoh, kita membuat pengakuan. Sebab itu dalam kehidupan kita ini, di dalam Islam itu ada rukunnya. Maka rukun-rukun Islam inilah ke arah kesempurnaan rukun Islam itu mesti melalui pengamalan dan juga penghayatan. Contoh, sebagai yang kita sebut, di dalam amalan yang disebut tadi, yang saya sebut tadi dua, iaitu hati dan juga fizikal. Kan? Sebab itu kalau kita kata panjang sikit dalam keadaan dia, yang disebut Sayyidina Baginda Nabi SAW, yang disebut ala wa inna fil jasadi mudghah, iza salaha salahal jasadu kulluh, wa iza fasada fasadal jasadu kulluh, ala wa hiya qalbun. Ketahuilah oleh kamu bahawa dalam setiap tubuh manusia itu ada segumpal daging. Jika baik gumpalan tersebut, maka baiklah seluruh anggota.
Jika rosak gumpalan tersebut, maka rosaklah seluruh anggota. Dia adalah hati. Kan? Itu maksudnya yang pertama. Yang disebut kedua ialah penyerahan di sudut fizikal. Maksudnya bila hati kita itu menerima dengan sepenuh, kan, penerimaan tanpa apa yang disebut tanpa keingkaran terhadap apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka mudah fizikal itu nak menuruti apa yang ada di dalam diri dan hati manusia yang telah Allah Subhanahu Wa Taala garapkan dan tetapkan dalam kehidupan. Sebab itu juga diertikan di dalam dimaksudkan di dalam melalui firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Fussilat ayat 33, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Dan tidak ada yang lebih baik perkataan dari orang-orang yang menyeru kepada, yakni mengesahkan dan mematuhi perintah Allah, serta ia sendiri mengerjakan amal yang soleh, serta berkata sesungguhnya aku adalah dari orang-orang Islam, yakni yang berserah bulat-bulat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yakni maksudnya memberi pengakuan bila kita kata dalam kehidupan kita ini dua elemen itu, iaitu hati dan juga fizikal itu saling berhubung rapat, maka akhirnya penyerahan diri terhadap Allah Subhanahu Wa Taala itu berlaku dengan secara bersama antara dua. Dia tidak boleh hanya bila berkata aku beriman kepada Allah tetapi kita tidak melaksanakan. Maksudnya bila penerimaan hati itu dalam diri manusia, maka amalan fizikal, yakni tindakan fizikal itu akan mudah dituruti. Jika hati itu susah untuk menerima ataupun penyerahan diri terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, maka fizikal dia berkait rapat, maka susah untuk diamalkan. Sebab itu kita tengok dalam kehidupan manusia, kenapa manusia itu mudah? Kerana dia memahami akan fitrah semula jadi kehidupan dia yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk berada di dalam garis panduan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu secara ringkas. Okey. Panjang yang lebar ya penjelasan Ustaz tadi. Apa yang kita boleh konklusikan ialah Islam ni adalah penyerahan diri kepada Allah daripada segi hati kita dan juga daripada segi fizikal kita. Maksudnya kalau hati kita sendiri boleh terima benda tu, dari fizikal tu pun akan boleh terima juga benda tu. Mudah kita punya kuasa sebagai seorang. Dalam contoh kita kata dalam maksudnya hati, maksudnya bila kita mendengar contoh dalam bab seruan ilahi azan, kenapa mudah kan pergerakan kita tahu kan, kadang-kadang mungkin kadang-kadang kita malas tapi kita tak pergi kerana kita mempunyai suatu kepercayaan dan keyakinan bahawa setiap yang kita lakukan itu adalah bukti keimanan kita dan juga Islam yang kita rasa atas kefahaman, atas ciptaan kita yang pertama yang diciptakan oleh Allah. Tujuan dia apa dia? Untuk kita menyembah ataupun sujud tunduk patuh kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi terima kasih saya ucapkan sekali lagi sebab dah jawab kedua-dua persoalan saya. Seterusnya saya akan pas kepada panel seterusnya. Orang? Terima kasih Ustaz atas pandangan yang diberi. Oleh itu, soalan seterusnya saya akan sambunglah. Kita sudah dengar Ustaz mengupas tentang agama dan juga sedikit tentang Islam. Di situ kita sudah nampak ada kaitan di antara agama dan Islam kerana kedua-duanya berkait rapat dengan kita sebagai seorang manusia. Jadi Ustaz, soalan pertama saya, adakah pegangan agama mempunyai kaitan dengan cara hidup kita sebagai manusia? Contohnya, bagaimana agama Islam mempengaruhi nilai-nilai dan etika pribadi dalam kehidupan sehari diorang mahupun Ustaz. Okey, baik. Seperti mana yang kita jelaskan, memang bermaksud apa yang disebut tadi kan, pegangan agama memang dia terhubung kait rapat dengan kehidupan kita. Kerana agama yang saya definisikan awal ialah tata cara ataupun disebut aturan yang Allah Subhanahu Wa Taala telah tetapkan dalam diri dan kehidupan. Maka bila disebut aturan ni apa maksudnya? Maksudnya kita tata cara atau tata kelola kehidupan kita. Bukan kita hidup ni kita boleh buat sendiri. Kan? Maksudnya kehidupan kita, perjalanan ataupun
apa-apa tugas ataupun pelaksanaan disebut di dalam agama itu dinamakan oleh Sayyidina Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ialah innamal a'malu binniyat. Kan? Hadis yang masyhur di dalam kitab contoh kitab Syarhul Wafi daripada Imam Nawawi Matan Arba'in membicarakan tentang pertama-tama ialah diletakkan niat. Maka di dalam hadis itu disebut al-a'mal. Kan kita kena faham. Al-a'mal maksudnya jamak daripada kalimah amalun. Amalun itu satu amal. Tapi bila disebut al-a'mal ialah pelbagai kelakuan, tindakan, perbuatan dalam diri dan kehidupan kita manusia. Maka dia terkesan dengan apa? Terkesan dengan ketetapan dan aturan Allah SWT. Bermaksud yang kita nak bercakap pada hari ini, cakapan kita ini semuanya adalah ketentuan dan ketetapan Allah. Kita makan pun begitu juga. Siapa yang memberi izin kita makan? Adalah Allah. Kadang-kadang kita kata kita nak makan tetapi Allah tidak mendayakan kita makan. Pun tidak capai suatu keadaan yang kita gambarkan. Sebab itu seluruh etika, apa maksud etika ini? Ialah yang kita masuk nilai-nilai. Kan? Itu di dalam bahasa kita. Tetapi yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran ialah wa innaka la'ala khuluqin azim. Di dalam agama disebut, di dalam Islam disebut akhlak. Kan? Kalau dalam sudut kita adalah disebut nilai dan etika ataupun moral kehidupan. Kan? Yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui seorang sang utusan Allah Subhanahu Wa Taala yang begitu mulia, iaitu junjungan besar kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana yang kita sedang lalui kan, di sana sini, di masjid, di surau, sama ada di universiti sendiri kan, ada majlis sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tujuan apa? Bukan setakat kita nak tahu tujuan utama kelahiran yang Allah SWT lahirkan Sayyidina Baginda Nabi SAW itu adalah untuk menyempurnakan nilai dan etika kehidupan kita manusia. Kan? Betul orang kata kenapa kita tidak boleh mencontohi akhlak Rasulullah? Kan? Kenapa? Kerana penakrifan di sudut bahasa je yang membezakan. Kan? Tetapi yang utama adalah betul kalimah nilai. Macam kita kata pendidikan Islam ataupun pendidikan akhlak dengan pendidikan moral. Kan? Di sudut moralnya, kalau contoh kita kata seorang kan yang memakai pakaian yang lengkap, kan, di sudut contoh pemakaian, etika pemakaian, kan, kadang-kadang di sudut akhlak dia menyalahi akhlak ataupun aturan ketetapan Allah selagi mana dia tidak mengenakan suatu pakaian yang dikatakan bukan membaluti aurat tetapi menutup aurat. Kita faham gitu kan. Sebab itu orang kata tak apa, tak ada salah saya memakai pakaian, memang pakai pakaian, tetapi pakaian itu apakah pakaian yang menepati piawaian atau disudut sebagai seorang muslim ataupun muslimah kan. Kalau orang kata contoh kita kata apa lagi disudut apa yang disebut tadi kan, cara hidup kita kadang-kadang dia dipahamkan dengan fahaman bahasa moden dengan Al-Quran, maka dia menjadi suatu perbezaan yang amat ketara pada fahaman manusia, tetapi sebenarnya adalah bahasa sebenarnya untuk memudahkan manusia faham. Tetapi kadang-kadang manusia mengambil pendekatan untuk tidak memahami bahasa utama, iaitu bahasa Al-Quran. Dan sebab itu disebut tadi wa innaka la'ala khuluqin azim. Sebenarnya kesan kehidupan kita yang mencorakkan kehidupan kita, dia bukan sekadar daripada asas ialah Islam, yang kedua adalah iman, yang ketiga adalah ihsan. Ihsan adalah natijah daripada keimanan dan keislaman, maka diamalkan segala sesuatu itu yang paling utama akhirnya di dalam Islam ataupun Islam, iman dan juga ihsan itu suatu natijah daripada pengamalan keislaman, keimanan dan ihsan ialah amal daripada iman dan juga Islam itu akan menatijahkan suatu penghasilan, iaitu buah kepada keimanan dan keislaman melalui amalan itu adalah akhlak, kepribadian atau yang kita sebut nilai etika peribadi kehidupan kita berteraskan apa dia? Sumber dia utama ialah Al-Quran dan yang kedua adalah as-sunnah, iaitu sunnah apa maksud? Qaulun Nabi, kata-kata Nabi, fi'lun Nabi, perbuatan Nabi, dan tiga tikrar yang dimaksudkan suatu pengakuan yang dibuat oleh Sayyidina Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia panjang. Itu secara ringkas apa yang kita boleh faham daripada apa yang dipersoalkan tadi, maksudnya kesan ataupun pegangan agama dan juga agama ataupun Islam itu sendiri
Dan elemen yang kedua ialah keimanan kita kepada arkan iman yang 6, dan asal daripada Islam dan iman itu boleh dinatijahkan melalui satu konsep, iaitu ihsan yang disebut oleh Sayyidina Baginda Nabi SAW, anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, dibuat didasarkan amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah, dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu taala, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, pada hari akhirat, qadar Allah Subhanahu wa taala, akhirnya menatijahkan suatu amalan yang terhubung kait juga dengan amalan hati dan juga fizikal tadi, akhirnya menatijahkan nilai yang murni yang disebut di dalam Al-Quran, ialah kepribadian yang unggul. Seperti itu. Terima kasih Ustaz atas pandangan yang diberi berkaitan dengan pegangan agama mempunyai kaitan dengan cara hidup kita sebagai seorang manusia lah. So memang kita sebagai manusia memang akan berkait rapat memang dengan kehidupan sehari-hari kita ni sebagai umat Islam lah, memang akan berkait juga macam. Okey, kembali kepada soalan seterusnya. Kita selalu dengar yang agama itu satu pegangan sebagai petunjuk yang mampu memberi ketenangan dalam diri manusia. Jadi boleh tak Ustaz jelaskan dengan lebih terperinci berkenaan pemahaman ini? Sebagai contoh, bagaimana Ustaz mendefinisikan peranan agama dapat memberikan ketenangan kepada individu, terutamanya ketika seseorang itu sedang menghadapi situasi hidup yang sulit? Baik. Kenapa dia berkait rapat dengan contoh kita kata suatu pegangan itu boleh mendatang, agama itu sendiri sebenarnya dah tenang. Kan kehidupan kita. Maksudnya yang pertama-tama ialah penerimaan kita terhadap segala ketetapan yang kita sebut itu datangnya daripada Allah. Kan? Sebab itu bagaimana nak mencapai ketenangan dalam diri dan kehidupan ialah kepasrahan kita terhadap segala apa yang telah Allah Subhanahu Taala tetapkan. Kan? Sebab ini terkait rapat dengan suatu hadis baginda Nabi SAW. Selain daripada hadis pertama yang berkaitan dengan dia dalam Matan Arba'in, dalam antara kitab Syarhul Wafi, Imam Nawawi membicarakan tentang asal kejadian manusia. Kan? Maka ni kisah dia panjang tapi saya ringkaskan. Bermaksud bila Allah maksudnya kejadian kita ni daripada asal kejadian adalah daripada air mani. Itu asal kejadian, kan? Bukan nak kata nak menunjukkan satu keadaan yang tidak mulianya manusia. Tak, manusia ni Allah ciptakan sebaik-baik kejadian. Walaupun asal daripada kita nampak air mani, tetapi yang kita nak cerita ialah bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan manusia ini bila berlaku proses persenyawaan antara yakni pasangan kelahiran kita daripada ibu ayah kita, kan? Dan ibu ayah kita lahir daripada ibu ayah ataupun datuk nenek kita dan sebagainya, sehinggalah zuriat-zuriat akan datang, kan, melalui proses penyawaan dan sebagainya. Itu di sudut sains. Dan cuma apa yang nak dikaitkan ialah bila usia kandungan seseorang ataupun dalam kandungan isteri ataupun ibu kita dulu lahirnya kita itu, semasa usia kita dalam kandungan 120 hari, kan, lebih kurang 4 bulan kandungan dikandung oleh seseorang wanita ataupun ibu dan sebagainya itu, maka Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan padanya 4 perkara. Apa ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala? Yang pertama ialah di sudut kehidupan kita. Hidup kita ni sama ada as-sa'id ataupun as-saqim. Apa maksud sa'id? Ialah bahagia, happy, kan? Dan juga as-saqim maksudnya sedih, derita, kan? Ataupun kita kata yang disebut tadi tentang ujian dan sebagainya. Dan yang kedua Allah tetapkan ialah jodoh. Kan, iaitu ketetapan yang telah Allah Taala tetapkan, kan. Walaupun kita cari sekarang, kita bercinta sekarang bagai nak erat, kadang-kadang tidak menemui jodoh. Kalau orang kata tak ada jodoh, kan, sebab jodoh itu Allah telah tetapkan. Baik, yang ketiga adalah disebut rezeki. Rezeki kita semua Allah SWT telah tetapkan, kan. Yang keempat ialah al-ajal. Ajal apa maksudnya? Kematian. Semua ni adalah proses yang telah Allah SWT tetapkan. Bila sampai masanya, maka Allah perintahkan malaikat dia meniupkan roh. Roh tiup roh dan tetapkan 4 perkara yang telah saya nyatakan tadi. Maka sebalik daripada keadaan demikian, contoh kita kata bila disebut as-sa'id was-saqim, contoh ketetapan Allah SWT dalam kehidupan kita ni sama ada baik ataupun sebaliknya, kan. Maka contoh yang kita kata, maka seluruh keadaan dan kita disebut as-sa'id atau saqi,
ataupun bahagia ataupun derita. Bahagiaku deritamu. Contohlah macam-macam lah kan. Deritaku bahagiamu macam-macam lah kan nak sebut. Tapi sebenarnya setiap manusia itu pasti akan ada. Contoh, apakah saudari merasakan saya ini sentiasa gembira ataupun happy? Mungkin nampak, tetapi dalam hanya yang saya tahu. Mungkin saya kata mungkin saudari-saudari ataupun adik-adik yang saya kasihi, mungkin saya nampak mempunyai happy, tapi hanya adik-adik sendiri yang tahu happy ataupun sebaliknya kan. Dan apakah sesuatu ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala itu sebenarnya nak memberikan manusia sebenarnya ujian ataupun segala macam yang menimpa kehidupan kita ini bagi orang Islam ialah keseluruhannya adalah sesuatu yang boleh mematangkan dan meningkatkan kehidupan dan juga proses bagaimana nak meningkatkan sesuatu ataupun kata-kata kualiti diri seseorang itu. Apakah seorang ustaz itu tidak akan menghadapi masalah? Jawapannya mungkin tak. Pasti akan menghadapi. Apakah seorang yang jutawan, yang kaya raya, apakah dia hidup dalam senang lenang? Tak pernah hati dia gundah gulana? Mungkin jawapannya tak. Pasti dia akan menerima. Kan? Kita tengok ada pun orang miskin itu hidup dalam keadaan yang tenang ataupun tidak, macam-macam keadaan yang kita gambarkan. Bermaksud proses ketenangan itu ialah bagaimana cara kita berhubung rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang berkaitan dengan suatu proses keimanan. Sebab itu disebut dalam iman, al-iman disebut dengan apa? Di penghujung keimanan yang keenam, al-iman bil qada wal qadar. Kan? Beriman dengan qada. Qada tak masuk ketetapan Allah. Qadar ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan. Sebab itu qada, ada qada yang disebut oleh Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ada ketetapan Allah yang pasti berlaku dan ada ketetapan Allah itu yang boleh manusia rubah. Seperti apa contoh kita kata, macam kita kata kalau kerja kan. Kita kata tak apalah, Allah dah tetapkan aku begini. Apakah begitu? Tak, kita boleh rubah. Bukan maksud kita merubah takdir Allah, tetapi kita merubah kehidupan kita daripada keadaan yang biasa kepada luar biasa. Dalam keadaan baik kepada yang terbaik. Kan? Dalam keadaan yang apa kita kata malas kepada rajin. Malas itu manusia. Allah tidak meletakkan kemalasan dalam diri manusia, tetapi manusia yang meletakkan. Kan? Contoh kita kata, kenapa hidup kita tidak tenang? Ada sebab dia. Kita kena periksa bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah kita kata Allah telah mendatangkan contoh ayat yang paling mudah. Kan? Mungkin saya rasa adik-adik semua tahu. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, ala bizikrillah. Kan? Tatma'innul qulub. Bukankah dengan mengingati aku, kata Allah, pasti kamu akan tenang. Kadang-kadang kita kena cek, kenapa hidup kita dalam keadaan yang gulu besar? Kan? Kenapa hidup kita dalam keadaan sekian? Bagaimana hubungan kita dengan Rabbul Jalil Allah Subhanahu Wa Taala? Sebab tu konsep muhasabah, hasibu anfusakum qabla an tuhasab, kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hendaklah kamu senantiasa saling muhasabah diri kamu sebelum kamu dihisab, dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketenangan itu pasti ada dalam diri manusia. Maka kalau kita tidak ada ketenangan, kenapa boleh terjadi demikian? Dan kenapa kita boleh tenang dalam kehidupan kita juga terkait rapat dengan dalam kehidupan kita yang berkaitan dengan iman. Iman yazid wa yanqus. Iman dari diri manusia tak kisah dia ustaz ke, dia pensyarah ke, lagi level dia tinggi ke, ulama ke apa, pasti ada masa dia tinggi, ada masa dia rendah. Kenapa kata para ulama dia boleh meningkatkan rasa ketenangan daripada Allah? Bitta'ah, dengan sebab ketaatan. Kenapa dia boleh menjadi rasa geluh gusar dalam kehidupan? Bil ma'asi, dengan sebab maksiat dia kepada Rabbul Jalil Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Terima kasih. Belajar ni bukti yang agama itu satu-satunya pegangan yang perlu kita ikuti dan benar. Sebagai contoh, adalah Ustaz merasa agama Islam adalah salah satu-satunya jalan menuju kebenaran dan keselamatan, dan bagaimana Ustaz merespon pandangan atau keyakinan orang lain yang mengganut agama selain Islam? Apa dia daripada awal tadi? Apa dia? Yang soalan nombor 5 ni. Bukti yang agama itu satu pegangan yang perlu kita ikuti dan benar. Betul? Betul
Soalan yang nombor 5 ni. Patut susunlah soalan tu jadi cantik 1, 2 ni. Baik. Kalau kita tengok kepada bukti agama satu-satu pegangan yang perlu kita ikuti dan benar. Dan apakah Ustaz merasa agama Islam satunya jalan yang dikatakan jalan menuju kebenaran dan keselamatan, kan? Kenapa? Ini berdasarkan apa yang telah saya nyatakan tadi, kan? Yang disebut, bila disebut kenapa, kan? Ada satu, saya baca satu situasi yang disebut di dalam keperluan kita beragama dalam kehidupan, kan? Yang disebut kenapa kita perlu, kerana beragama merupakan fitrah semula jadi manusia. Allah telah menanamkan naluri keperluan kepada agama setiap manusia sejak daripada awal kejadian. Yang saya kata tadi, ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala itu atas kehidupan kita manusia, kan? Dan kenapa disebut satu-satunya agama yang kita kata bahawa Islam ni satu-satunya jalan menuju kebenaran Allah Subhanahu Wa Taala? Kerana Allah menegaskan di dalam firman yang berlawanan dengan Ali Imran tadi, yang Ali Imran ayat 19. Maka kenapa saya menjawab persoalan itu, kita perlu benar-benar kata ditunjukkan menuju jalan kebenaran dan keselamatan, ialah seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan dan mengingatkan kita dengan ingatan yang jelas, kan? Allah sebut dalam firman-Nya dalam surah Ali Imran juga ayat 85, Allah membicarakan wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Yang bermaksud, dan sesiapa yang mencari agama selain agama Islam, kan? Disebut oleh Allah Islam dinan. Tetapi dalam ayat Ali Imran ayat ke-19 tadi Allah sebut din dulu. Sebab din itu aturan dan ketetapan. Maka tetapan yang boleh menjamin keselamatan dan kebahagiaan adalah Islam, kan? Cuma di dalam ayat ini Allah membicarakan acuan, kan? Maksudnya apa? Disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan sesiapa yang mencari agama. Bila sesiapa ni man ni siapa-siapa ni, kan? Bermaksud di kalangan orang Islam pun, jika dia tidak mengimani atau beriman dengan ataupun memilih agama Allah, maka dia terkeluar daripada keadaan demikian, kan? Maka Allah menyatakan falan yuqbala minhu. Kalau orang belajar bahasa Arab, kalimah lan tu nafi, maksudnya menafikan selama-lamanya, kan? Falan yuqbala, sekali-kali tidak akan aku terima, kata Allah, kan? Maksudnya Allah tidak menerima selain daripada agama, selain daripada Islam, kan? Tetapi kalau kita merujuk kepada bila disebut aturan yang ditetapkan, Allah menurunkan Sayyidina Baginda Nabi SAW sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Apa tujuan dia? Kan? Tujuan memang asal Allah jadikan Nabi untuk seluruh manusia ni beriman dengan Allah. Tetapi walaupun ada di zaman Baginda Nabi sendiri pun tidak mereka beriman, apatah lagi dalam kehidupan kita yang serba moden, kan? Inilah menjadi bukan cabaran ini, bukan setakat cabaran ini bagi orang yang berstatus agama atau begitu kata di kalangan ulama ataupun ulama, kan? Yang lebih-lebih lagi ialah pergabungan antara ulama dan umara untuk menjelaskan situasi yang sebenar kepada kehidupan manusia, kan? Tetapi di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala juga menyatakan la ikrah fiddin, tidak ada paksaan dalam agama, kan? Hanya yang boleh ialah penjelasan, kan? Beritahu. Itulah kadang-kadang gambaran yang kita kata. Sebab tu di dalam elemen agama itu kita kata tidak boleh kita memaksa orang yang tidak ingin menerima, melainkan dengan cara penyerahan diri, kan? Maksudnya di dalam arti kata dia menyerah diri, yakni dia terima, kan? Atau apa, kadang-kadang bukan setakat penjelasan, bahkan elemen yang disebut ialah doa kita yang agama menyebut, kan? Ataupun percakapan yang baik agar mudah-mudahan satu hari nanti di kalangan sahabat-sahabatku, itu tanggungjawab kita. Sebab kita bila kita menyebut bahawa dalam Islam itu sejahtera, selamat, takkan dalam diri kita sekarang kita hanya inginkan kita dalam keselamatan. Mungkin, kan, seluruh insan sahabat kita lain yang bukan daripada kalangan kita, apa tanggungjawab kita, kan? Maka tanggungjawab kita bukan setakat untuk bersama-sama dengan seagama yang kita, bahkan kepada seluruh di kalangan yang tidak beragama itu, supaya kenapa kata Allah daripada sambungan wa huwa fil akhirati minal khasirin,
dan ia pada hari akhirat kelak dari orang-orang yang rugi. Siapa yang rugi? Ialah mereka. Tapi jangan kita ingat bahawa kita akan sentiasa berada dalam kemenangan jika kita juga tidak mengambil sikap proaktif untuk memberitahu ataupun mengajak mereka. Kadang-kadang ajakan itu tidak sampai. Kerana apa? Kerana sikap orang Islam itu sendiri yang sambil lewa terhadap keislaman yang akhirnya meruntuhkan Islam itu sendiri dengan tindakan, perbuatan, amalan yang tidak sepatutnya dilakukan di dalam diri dan kehidupan manusia. Terima kasih Ustaz atas perkongsian Ustaz. Ketiga-tiga soalan yang telah saya bertanya kini, saya sudah faham akan maksud, kefahaman serta bukti dan contoh yang diberikan oleh Ustaz. Seterusnya saya akan serahkan kepada Aisyah. Soalan saya pula adalah hasil dari carian saya, agama ini adalah pegangan yang harus ada dalam diri setiap manusia. Persoalannya, pada pandangan Ustaz, kenapa manusia itu memerlukan agama? Kenapa manusia itu perlukan agama? Kan, keperluan manusia itu terhadap agama. Kan, kenapa dia? Apa manusia itu perlu? Kerana saya sebut tadi, keperluan hidup beragama. Dia ada dalam 3 situasi ataupun 4 situasi. Kan, maksudnya kan manusia pada hari ini. Kan, contoh kenapa? Kadang-kadang timbul persoalan, apakah relevan lagi kita beragama dalam kehidupan kita? Kan, itu biasa ada orang sebut kan, kita kata relevan tak lagi agama ataupun manusia pada masa kini, masa akan datang berpegang kepada agama dalam kehidupan. Mesti jawapan dia relevan sebab agama Islam, agama yang diutuskan ataupun didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Dan kenapa kita perlu kepada agama itu? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 21, ayat 201, Allah SWT kata, wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Kan? Apa maksud dia? Kan? Di antara mereka ada orang yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari seksa neraka. Maka yang dikatakan kenapa kita perlu kepada beragama itu untuk kita capai kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Persoalannya, apakah selain daripada agama yang terkait dengan penjelasan saya sebelum ini, maka Allah SWT telah menafikan senafi-nafinya. Barang siapa yang memilih selain daripada agamaku, maka dia berada dalam kerugian. Kan? Kadang-kadang kita tengok, kenapa bukan setakat rugi itu di kalangan yang bukan Islam. Mungkin di kalangan yang Islam sendiri pun akan mengalami kerugian jika dia tidak melaksanakan atas apa yang telah Allah SWT tetapkan. Maksudnya berlawan. Sebab itu bila Allah ciptakan kita, Allah jadikan kita, tujuan dia untuk memperhamba, ataupun di dalam ayat Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia. Maka jin tu kita tak nak bicarakan. Bila disebut wa ma khalaqtul jinna wal ins, tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah aku, kata Allah. Kan, sebab tu dalam konteks ta'abbud yang orang biasa dengar ialah aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah aku. Cuma dalam penjelasan yang saya suka beri ialah konsep ta'abbud, iaitu konsep pengabdian diri seabdi-abdinya seorang hamba terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang paling utama. Ialah pengabdian diri manusia terhadap Rabbul Jalil Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu disebut kan, meskipun kadang-kadang ilmu pengetahuan manusia sekarang dengan kecanggihan, kan, kemodenan yang ada, kata maklumat apa yang kita nak di hujung jari. Tapikah lupakah kita tentang asal usul ciptaan kita, kejadian kita, untuk apa Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan? Untuk menyembah dia. Cuma dalam konteks ta'abbud ini, dalam konteks yang ada dua, ibadah yang bersifat pengkhusus dan bersifat keumuman. Kan? Maka kita kata bila bersifat khusus itu ialah hal-hal yang berkaitan dengan keislaman, iaitu solat, puasa, zakat, haji. Adapun keumuman, maka seluruh amal perbuatan, tindakan yang kita lakukan terkait dengan aturan. Maka kita tidak terlepas dengan aturan tersebut. Maksudnya kita tidak sewenang-wenangnya diberi kebebasan di dalam melaksanakan ibadah yang bersifat umum. Kan?
Maksudnya ada ikatan-ikatan. Kenapa ikatan tersebut? Supaya kita tidak tersasar daripada aturan Allah. Bila tersasar saja daripada ada aturan Allah, kita tidak berada di dalam pengawalan Allah. Kan? Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala menginginkan atas kehidupan kita, para hamba-Nya, dan juga apa yang diinginkan oleh Sayyidina Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah keselamatan ataupun kebaikan. Yang seperti mana yang kita baca tadi, ada di antara kita para hamba Allah Subhanahu Wa Taala bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kisah asal ini ialah ayat yang berkaitan dengan proses ibadah haji satu ketika mana kerana apa, ada di kalangan rombongan yang bersama dengan Sayyidina Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengerjakan haji. Mereka berdoa, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, bukan disebut fil akhirati hasanah, rabbana atina fid dunya hasanah, dan dimintakan bukan setakat di dunia tetapi akhirat tidak dimohon, kerana mereka beranggapan bahawa cukup bagi mereka kehidupan di dunia yang mereka senang, dengan kehidupan mereka, maka mereka tidak bermohon dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan kehidupan alam akhirat. Berbeza lagi dengan satu kumpulan yang bersama juga yang mengerjakan haji dalam keadaan yang sama, didengari akan doa mereka itu, mereka berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Maksudnya disebut oleh Sayyidina Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, golongan yang kedua itu adalah lebih mulia dibandingkan golongan yang pertama. Kerana apa? Kerana mereka bukan setakat menginginkan dunia, bahkan mereka menginginkan akhirat, dan yang paling utama ialah mereka inginkan selamat daripada neraka Allah. Tetapi bila disebut wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, tapi kebiasaan menjadi kelaziman kalau kita faham, kenapa kita tidak minta syurga? Kan? Cukup setakat wa qina azabannar, tetapi dimaksud yang lain sebenarnya. Orang yang memohon agar dilindungkan daripada neraka sudah pasti dia menginginkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksudnya. Terima kasih Ustaz atas pandangan tersebut. Mengenai persoalan mengapa manusia itu memerlukan kepada agama dapat dijelaskan sebagaimana untuk mengenali hakikat penciptaan dan tujuan kehidupannya. Selain itu, untuk menjelaskan kepada manusia tentang peraturan dan cara hidup yang mulia. Tanpa pegangan yang sebenar, manusia akan pincang dalam kealpaan dunia. Seterusnya, kita pergi soalan yang kedua. Pada zaman sekarang adalah menjadi tidak asing lagi kalau kita dengar bahawa seseorang itu tidak mempercayai atau mempunyai agama. Jadi, apa pandangan Ustaz tentang perihal ini? Menjadi punca pada seseorang yang tidak mempunyai pegangan agama, kan? Dan kenapa adakah mereka tidak percaya kepada Tuhan atau sebaliknya, kan? Kenapa? Persoalan di jawapan dia mudah je, kan? Bukan dia tidak percaya kerana mereka menginginkan, disebut dalam apa dia, bahasa huriyah. Huriyah ni kebebasan, kan? Mereka tak nak terikat. Itu sebab tu mereka tidak nak menerima mana-mana affirmation yang tidak ada agama di dalam kehidupan. Bukan mereka tak percaya, tetapi mereka ni mengambil mudah di dalam, bila disebut, kalau contoh, kalau kita ada aturan ketetapan kita, kan, kita tidak boleh sewena-wena meninggalkan segala aturan dan ketetapan Allah, kan. Cuma istimewanya kita tengok Islam ni, dia mudah, dia tidak memaksa. Contohlah kita kata pegang, kalau dalam Islam, contoh yang paling simple nak mudah, kan, sedalam bab sembahyang. Kadang-kadang orang yang beragama, dia kata, kenapa dia kata susah berat? Sebab dia terikat. Kan, sebenarnya ikatan itu adalah untuk memastikan kehidupan kita ini balik kepada segala macam soalan tadi, ialah keselamatan dan kebahagiaan. Itu tujuan dia. Kan, tetapi bagi mereka itu, mereka rasa, maka mereka tak nak terikat dengan amalan, kan. Maka mereka bebas. Sedangkan kehidupan kita pasti ada satu yang mengikat untuk menjamin dan apakah orang yang tidak mengamalkan agama bebas, tetapi kebebasan mereka tidak timbul seperti mana kebebasan ada pada kita seorang yang beragama, kan? Dan kenapa lagi mereka itu tak nak terikat? Pertama, dan yang mungkin kerana faktor-faktor pengaruh persekitaran semasa, kan? Pengaruh, kan, kadang-kadang. Tetapi yang besar di dalam agama
yang boleh menyebabkan manusia itu tidak berpegang dengan agama itu, pertama di dalam disebut oleh para ulama ialah ikutan yang 4 perkara yang disebut oleh para ulama boleh menjauhkan manusia itu daripada berpegang dengan sesuatu agama. Itu pertama hawa nafsu. Hawa nafsu yang dia ada. Dia mengikut hawa nafsu dia. Dan yang kedua secara ringkas adalah syaitan yang diciptakan oleh Allah. Kan sebab syaitan ni dia sentiasa bekerja. Dan dia tidak pernah pencen dalam kehidupan. Kan? Tidak ada istilah pencen sehinggalah berlakunya zilzal ataupun al-qiyamah ataupun kiamat, hancurnya bumi ini. Berbalik kepada kita. Kita bila kerja ada masa kita akan retire pencen. Tetapi syaitan Allah tidak akan pencen abadan abadan. Kan? Maka proses dia kerja dia berterusan. Kita bekerja sikit nak lelah berhenti. Kan? Walaupun dalam keadaan kita berhenti, syaitan itu tetap kerja. Dan bagaimana dia nak pastikan bahawa manusia ini tidak berada pada jalan Allah. Kan? Maka dia kata kalau kita kata lawan keadaan rajin itu malas. Kan? Kenapa timbul malas? Kan? Maka itu adalah kadang-kadang yang hawa nafsu yang kita buat. Kan? Ataupun yang disebut ialah syaitan. Sebab itu pertama hawa nafsu. Yang kedua ialah syaitan kerana Allah SWT telah mempatrikan di dalam firman-Nya asy-syaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan ini sentiasa menakut-nakutkan manusia tentang kefakiran dan sentiasa mengajak manusia kepada keburukan. Kan macam benda buruk kadang-kadang benda yang kita rasa seronok pada kita sebenarnya adalah kerosakan ataupun benda yang tidak baik kepada diri kita, tetapi kita rasa okey. Kan macam kita tinggal sesuatu perkara yang Allah perintahkan. Kan muka kita rasa, tapi akan ada satu masa kita ni sebenarnya tidak ada daya, tidak ada upaya. Kan kita berasa hari ini mungkin kita ada daya upaya, kan kita tak nak buat apa yang Allah suruh. Kan mungkin satu hari Allah SWT tidak mendaya upayakan untuk kita buat. Kan yang kita timbul macam-macam. Lepas tu kadang-kadang kefahaman ataupun penerimaan manusia terhadap sesuatu itu berkait rapat dengan yang utama juga yang besar adalah keilmuan dalam kehidupan. Kadang-kadang makin tinggi ilmu manusia, makin dia merasa dia ego. Kan sebab itu syaitan ataupun kita tengok kenapa dia rasa bangga diri, aba wastakbara wa kana minal enggan dan patuh. Kerana dia meletakkan diri dia adalah aku adalah orang lebih awal daripada Adam. Kenapa Allah suruh sujud, aku sujud pada Adam? Kan macam itulah kalau kita kata kenapa kadang-kadang timbul tak? Mungkin ada adik yang saya kasihi, kadang-kadang timbul satu masa bukan tinggi saya sendiri pun ada. Kenapa kita perlu semayang Tengok orang tak semayang seronok tak? Kan tengok orang buat begitu seronok tak? Seronok. Kan kisah dah ada di zaman baginda, di zaman dulu. Kan bila dia tengok abang dia seorang yang adik dia seorang yang asli, abang dia iman, tak silap begitulah. Kan tapi bila sampai masa abang dia rasa seronok adik dia dalam kemaksiatan, maka dia rasa dia nak niat. Baru niat, bukannya buat lagi. Kan begitulah keadaannya. Walaupun ada pun dah niat, tetapi betapa kasih dan sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Kita niat nak buat buruk, tapi Allah tak menghalang malaikat agar jangan mencatat keburukan. Tetapi tengok mulianya Allah, sayangnya Allah kepada kita. Niat dia nak buat baik, tak buat lagi. Dah Allah dah bagi ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga yang boleh menyebabkan kadang-kadang manusia ni tidak mahu berpegang dengan ini adalah dunia yang sedang dia duduki. Kan dia rasa seronok dengan dunia, dia rasa apa semua kan. Maka tak dipenghalang kepada kan dia perlu semayang, tiba masa dia kan dunia yang dia sebut canggih, dia nak dapatkan macam-macam kan. Dan yang keempat ialah makhluk yang berada di sekeliling. Mungkin kehidupan dia berkawan dengan orang dalam kehidupan kita ini perlu berkawan. Ni kata-kata kalau kita berkawan dengan orang yang contoh ibarat pepatah tersebut kan, kita nak dapat wangi atau hidup kita yang sihat, maka berkawan dengan orang yang sihat di sudut kecerdasan dan sebagainya. Tapi kalau kita rasa kalau kita berkawan dengan penjual minyak atar, maka kita dapat wangi. Bukan dapat percuma belilah minyak wangi tu. Kan kalau kita berkawan dengan pomen, maka orang kata dapat minyak, dapat hitamnya. Sebab ialah kalau tukang besi dapat panasnya. Kan bukan kita pergi tempat tu, ibarat kata. Maka kalau kita nak jadi seorang insan yang baik, berkawan dengan sahabat-sahabat yang baik. Bukan kata kita meminggirkan sahabat-sahabat yang jahat, tetapi cuba sedaya upaya agar tidak berada dalam keadaan yang begitu. Sebab ini disebut oleh para ulama, hawa nafsu, syaitan, dunia dan makhluk yang berada di sekeliling kita menjadi asbab kepada kadang-kadang boleh terjadi. Kan? Sebab kalau puak-puak dia akan berkawan dengan sama-sama dia. Sedangkan Islam ni umum. Contoh, kalau di masjid, kan kita hanya ada
ada pada kuliah. Maka kuliah kita untuk semua, for all. Tetapi bila satu-satu puak, dia hanya untuk puak dia. Maka itu yang kita nampak sebenarnya tidak benar di dalam menyelusuri sesuatu ilmu. Kan? Itu contoh. Okey, baik. Terima kasih Ustaz atas pencerahan tadi. Macam Ustaz cakap yang bahawa seseorang itu tidak mempercayai atau mempunyai agama kerana mereka tak nak terikat dalam mana-mana agama. Contoh, kerana terpengaruh dengan mana-mana yang tidak ada pegangan agama. Soalan seterusnya saya serahkan kepada panel keempat. Jasmine. Soalan seterusnya ini berkaitan dengan faktor yang disebabkan pemikiran orang zaman kini yang tidak mahu terikat dengan mana-mana agama untuk bergaul bebas dengan semua agama. Contohnya di Indonesia, kita dapat lihat yang sesetengah orang tidak beragama dan mereka bebas untuk berkahwin dengan agama mana-mana. Macam dah berulang soalan ni, macam tak adil juga soalan ni. Dia kurang ke? Cuma dia ada, kalau Indonesia dia ada, bukan dia tidak beragama, dia ada panggil Pancasila yang kata kebebasan di dalam, bermaksud dia ada lah. Tapi saya takut nak ulas dengan lebih detail, tapi boleh rujuk tentang dia panggil Pancasila, tak silap saya kan, yang dekat Indonesia tu kan, dia bukan tak ada pegangan, dia ada pegangan dia dan memang diiktiraf di dalam bukan perlembagaan lah, maksudnya cara mereka tidak ada halangan. Tetapi kita tidak begitu, sebab dalam Islam kita tidak boleh percampuran perkahwinan di dalam agama kan. Seseorang yang kalau dia menganut agama untuk tujuan dia nak kahwin, maka dia kena memeluk agama Islam atau bertimbul di dalam kehidupan ataupun peraturan ataupun kaedah undang-undang sesuatu negara. Tetapi kita sebab kalau kita tengok kalau macam tu, maka kecelaruan agama ataupun penjagaan penjagaan di sudut maqasidus syar'iyah. Kita ada maqasidus syar'iyah, itu syariat yang tentang penjagaan al-aql, penjagaan di sudut keturunan kan, di sudut hifzun nafsu jiwa kan. Lepas tu antaranya ialah di sudut keturunan kan. Kalaulah percampuran itu terjadi, apa yang kita nak tentukan? Nasab ataupun kepada siapa? Kepada ibu ataupun apa kan. Sebab tu kita kata di dalam kecelaruan itu maksudnya tidak boleh terjadi, bimbang dia akan menyebabkan kecelaruan gender ataupun ketetapan. Maka bila terpulang, maka bila sampai usia, macam tu kita pun duduk mempertahankan. Kadang-kadang ada yang nak keluar daripada Islam, tidak inginkan nak keluar daripada Islam pun kadang-kadang berlaku macam-macam. Itu cabaran yang sebenarnya kita nampak walaupun kecil, tetapi dia memberi impak yang besar kepada institusi keluarga itu sendiri. Kan? Bila kecelaruan itu timbul di peringkat penentuan, maka kadang-kadang bila kita letak kepada anak bila dipengaruhi, sebab manusia ni boleh dipengaruhi oleh mana-mana pihak. Dan terutama mungkin pengaruh ibu ataupun pengaruh bapa. Dan kalaulah bapa itu bukan Islam, mak Islam, bila dia nak ikut bapa, maka terpulang, tak ada masalah. Kan? Itu contoh satu keadaan. Maka kalau kita tengok ketetapan yang kita buat ni bukan maksud nak menyekat di sudut beragama di dalam kehidupan, tetapi Islam itu sebenarnya nak mencari satu kaedah yang terbaik. Yang terbaik maksudnya yang mendatangkan kesejahteraan kepada semua manusia. Kan? Tetapi kalaulah manusia itu memilih selain daripada kesejahteraan yang ditetapkan di dalam agama itu, maka disebut tadi saya kata la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama. Tetapi walaupun tidak ada paksaan, kita maksudnya di dalam negara kita dalam bandingkan negara lain, kita tak tahu kan. Kalau negara kita, kenapa ada satu institusi yang mengurus takbir di sudut agama? Kerana apa? Agama Islam itu agama rasmi Malaysia. Maka kita orang beragama, kita bukan nak menunjukkan bahawa kelebihan itu dengan kelebihan yang kita ada itu akhirnya menatijahkan suatu keadaan yang tidak baik. Sebenarnya adalah untuk kebaikan. Kebaikan ini untuk semua pihak. Dan terutama yang bukan Islam pun, maka kita tidak pernah
mengharamkan segala sesuatu, tetapi maksudnya mereka tidak boleh sewenang-wenangnya. Kan di dalam katakan dalam bab kita kata ajakan kepada pengaruh. Sebab tu saya kata tadi pengaruh kita tidak boleh menghalang. Kan cuma halangan itu bila bersifat kan ada lagi satu sumber yang disebut human rights, kan, kebebasan manusia. Tetapi walaupun kebebasan manusia itu ada, tetapi dia tidak menjurus kepada sesuatu keadaan, bahkan kepada semua aspek, bukan hanya bab perkahwinan, bahkan kehidupan manusia. Maksudnya bebas dia nak melakukan. Kadang-kadang cuma bila kebebasan itu terlalu bebas, terbuka, dia agak membahayakan kepada kita, kan, agama ataupun agama Islam itu. Tapi kadang-kadang agama Islam itu sebenarnya tidak tercabar, kan, tetapi keadaan manusia yang penganut itu sebenarnya, yang bila kekuatan diri itu tidak ada, dia boleh dimanipulasikan oleh mana-mana pihak yang memang ada kepentingan di dalam keinginan mereka untuk menarik ataupun menawarkan sesuatu. Sebab tu tengok konsep yang kita kata sedikit, kadang-kadang kita menghadapi ialah serangan-serangan yang disebut terutama di sudut serangan tu manusia tu memahami bahawa contoh di sudut zakat kita kata ada. Bila mohon tak boleh, bila mohon tak boleh. Kerana apa? Tidak menepati, tidak ada apa, cuma bila berlaku di hospital contoh, kan. Ni ada pengalaman kawan sahabat saya bila dia jadi seorang dipanggil pegawai di hospital di sudut hal ehwal Islam. Maka akan ada kedapatan, ni benda ni dah lama, kan. Orang Kristian ataupun gereja-gereja memang dia akan pergi dan melawat dengan ke hospital, ke tempat-tempat yang menjadi tumpuan dan untuk mendapat maklumat. Kadang-kadang maklumat itu sebab tu diperolehi, maka mereka akan menggunakan maklumat itu untuk mendekati contoh yang tak ada waris, dan yang kadang-kadang waris ada tapi tidak peduli lagi dengan sebab macam-macam keadaan. Maka akhir ini, sebab itu peranan ini bukan peranan individu, bahkan peranan ini peranan yang mencakupi terutama individu itu sendiri, dan yang kedua keluarga, dan yang ketiga masyarakat, dan yang keempat ialah pemerintah, pemimpin di dalam satu-satu kawasan, negeri ataupun negara itu. Maka bila kolaborasi antara diri sendiri, keluarga, masyarakat dan juga kepimpinan ini akan menguatkan saf, kan, akan menjadi penghalang kepada dakwah-dakwah yang menyeru kepada selain daripada agama Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara ialah penjelasan, roadshow atau pendidikan, sama ada di peringkat sekolah, di peringkat universiti, di peringkat masyarakat. Maka inilah kolaborasi yang sememangnya perlu diwujudkan agar memberi penjelasan betapa pentingnya penjagaan diri di dalam menangani isu-isu yang berkaitan dan juga pandangan-pandangan terhadap yang keterbukaan, kan. Bukan kita kata Islam ni jumud, tetapi Islam ini dia sentiasa terbuka untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Tetapi asalkan selagi mana dia berpaksikan kepada undang-undang dan peraturan bagi tiap-tiap negara dan juga dan yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Terima kasih atas rumusan yang panjang daripada Ustaz. Kita dapat lihat dari segi kebaikan dan keburukan dia lah, dia atas kita sendiri. So seterusnya kita beralih kepada soalan bagi Ustaz lah. Adakah agama tu penting dalam kehidupan kita dan kenapa? Bagi Ustaz sendiri, bagaimana agama tu menjadi panduan dan kesejahteraan buat manusia dan manfaat-manfaat yang diperolehi daripada agama tu sendiri? Kenapa agama tu penting? Kan? Kenapa agama itu penting? Untuk maksudnya kita perlu ada suatu panduan dalam kehidupan. Dan bila disebut agama tadi, kan, panduan itu yang dipandu arahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sudah pasti dia mempunyai satu kepentingan. Kepentingan dia untuk apa? Untuk apa kita beragama? Untuk menjamin suatu kehidupan yang bahagia. Dia utama yang sebut dalam ayat tadi dalam surah Al-Baqarah, surah apa tadi yang disebut dalam surah Al-Baqarah ayat 201. Kan? Kepentingan dia adalah untuk menjamin kebaikan kehidupan manusia di dunia dan kebaikan kehidupan manusia di alam akhirat. Kan? Dan juga ialah
kebaikan itu ialah suatu keadaan yang selamat daripada seksa Allah SWT, dan pasti kita mendapat syurga Allah SWT. Dan pegangan itu berdasarkan apa dia? Berdasarkan keadaan yang telah diwahyukan oleh Allah SWT melalui ataupun berdasarkan ketetapan yang telah Allah SWT tetapkan atas diri seorang Nabi yang begitu mulia yang menjadi ikutan setiap manusia, itu Sayyidina baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu dalam ayat yang berkaitan dalam surah Taubah ayat 128 Allah membicarakan tentang Rasul dan ketetapan Allah Ta'ala Rasul untuk manusia. Yang pertama apa kata Allah? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum. Pertama, dengan pengutusan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu Allah SWT nak menjaminkan kan, ataupun Allah SWT meletakkan suatu keadaan yang pasti atas diri Nabi kan. Nabi nak supaya kita umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga hamba Allah kan bebas atau selamat daripada seksa yang ataupun yang disebut azizun alaihi ma'anitum, tersangat berat atas diri Nabi sekiranya kita umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mendapat sebarang kesulitan, kepayahan. Dan kepayahan yang Nabi SAW tidak inginkan terjadi atas diri kita umat baginda adalah seksa Allah. Mana lagi kan pegangan yang boleh menyelamatkan kita daripada seksa Allah melainkan Islam. Dan Islam ialah yang pasti selamat, sejahtera. Kalau pilih selain daripada Islam, maka fahuwa fil akhirati minal khasirin. Dia di alam akhirat dalam keadaan rugi. Dunia dia untung. Kan? Kita tengok orang selain daripada Islam, kaya, kan billionaire, kan dengan banyak, tengok dalam TikTok sekarang kan tengok duit-duit tu dia sepah aja. Kan tabur je dekat apa dia laut dan sebagainya. Kan? Apakah itu kebahagiaan hakiki bagi dia? Mungkin bahagia hakiki, tapi apakah dia akan memperoleh kenikmatan di alam akhirat? Kata Allah, falan yuqbala min. Tidak sekali-kali aku terima. Kan? Maksudnya yang Allah terima adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Beruntun tak kita berapa kali sehari semalam kita membuat pengajian bersaksi terhadap Allah Subhanahu Wa Taala di dalam solat, kita renew syahadah kita sebagai bukti kita berada dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala yang diredai kan. Baik. Dan yang kedua disebut oleh Sayyidina oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah harisun alaikum bil mu'minin. Tersangat tamak atas diri baginda Nabi supaya sampai keseluruhan yang baik terhadap kita. Kan? Kenapa kita boleh berpegang kepada agama Allah? Kerana kita nak kebaikan-kebaikan yang banyak. Maka disebut oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi isalul khair fid dunya wal akhirah, supaya sampai keseluruhan ataupun al-khairat jamak daripada khair. Khair satu kebaikan, khairat kebaikan-kebaikan. Takkan kita nak baik dapat kebaikan satu, kan? Kita mesti nak kebaikan-kebaikan yang banyak, kan? Apakah semua nak kebaikan yang satu? Contoh kejayaan dalam periksaan, kan mesti nak lagi bila berjaya dalam periksaan nak kerja yang baik, betul tak? Kan? Maka nak kerja yang baik, maka kita kena usaha dalam keadaan apa yang kita inginkan. Maka agama lah yang menetapkan bagaimana nak dapat. Maka bila kamu dah buat, kan mesti dalam tiga disebut tiga tangga. Pertama, agama mengajar kita mesti usaha. Kan? Yang kedua adalah apa dia? Siapa dapat jawab? Selain daripada usaha, yang kedua doa. Kan? Usaha, doa. Yang ketiga Tawakal. Yes, exactly. Tepat. Tawakal. Usaha, doa dan tawakal. Apakah ada di dalam lain? Ada, tetapi mereka tidak mengambil. Mereka mengatakan itu ciptaan mereka. Sebenarnya tak. Usaha yang disebut. Kan? Mesti kita lakukan mesti dengan usaha. Yang disebut manjada wajada. Siapa sungguh dia dapat. Kan? Itu adalah usaha. Kan? Usaha ke arah yang apa? Ke arah yang lebih baik. Contoh kita gagal. Kegagalan pertama bukan adalah maksudnya kelemahan, tetapi adalah tangga kepada peningkatan kejayaan yang lebih utama. Kan? Yang kedua pasti tidak adalah doa. Apakah usaha memastikan kita berjaya? Tak. Maka senjata bagi orang mukmin adalah doa. Doa silahul mukmin. Doa adalah senjata bagi orang mukmin. Tapi tanpa usaha mungkin doa saja tak lengkap. Kan? Maka yang terakhir ialah fa iza azabta fatawakkal 'ala Allah. Bila kamu dah berazam, maka berserahlah kepada Allah. Maka yang menatijahkan kejayaan, yang menatijahkan segala sesuatu adalah Allah. Maka berbalik kita semuanya paksi dia adalah Rabbul Jalil Allah Subhanahu wa taala. Okey. Ada lagi ke soalan?
masa tak mengizinkan kita nak bagi soalan banyak-banyak. Jadi kita beralih kepada panel yang terakhir lah Ustaz. Boleh kan? Ustaz boleh lagi? Panel yang last. Kita bagi soalan yang last. Apa Ustaz? Satu soalan je panel akhir. Panel akhir satu soalan je. Apa dia? Pergi kepada panel terakhir lah. Okay. Agama itu adalah satu anugerah dan rahmat dari Allah yang Maha Kuasa yang patut kita syukuri dan amalkan dengan sebaik-baiknya. Dan ia juga satu sumber ilmu yang dapat membimbing kita untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Selain itu, agama juga satu ikatan yang menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesama makhluk ciptaannya dan dengan alam semesta. Akhir sekali, agama adalah satu jalan yang mengajarkan kita untuk membuat kebaikan, menjauhi kejahatan, menegakkan keadilan. Jadi sebelum kita mengakhiri wawancara pada hari ini, bolehkah Ustaz kongsikan sedikit pesanan buat individu atau masyarakat di luar sana yang masih tidak tahu atau tak yakin betapa pentingnya agama ini kepada kehidupan manusia? Pesanan ya. Pesanan penaja. So maksudnya kan sebagai panggil kesimpulan ataupun pesanan ringkas tentang ialah kenapa manusia ataupun individu ataupun masyarakat kan masih lagi tidak tahu. Sebenarnya tidak ada istilah tidak tahu dan tidak yakin. Kan sebenarnya dah ada pengetahuan itu sekarang ni, kita kata pengetahuan dulu mungkin secara kuno. Tapi sekarang medsos semasa dah berleluasa. Kan sebab itu pendekatan dakwah ni dah mula mengorak langkah ke arah medsos semasa. Kan melalui biasalah Instagram, TikTok, dan ada lagi satu versi yang baru, apa nama saya pun tak berapa nak jelas nama dia sebab tidak mengikuti sangat dalam keadaan. Kan ada satu lagi yang diambil sebagai suatu pendekatan, kan penjelasan. Kan sekarang ni tidak ada suatu, bukan maksudnya tidak tahu, sebenarnya ialah faktorkan diri manusia. Kan sebab dia sikap ambil mudah, kan pandang apa perkara itu tidak mustahak dalam kehidupan, sedangnya dia berbalik kepada diri manusia itu sendiri. Kan bila tidak ada suatu keinginan, kenapa kita kata contoh, kalau manusia lapar dia akan makan. Kan sedangkan ialah keyakinan diri kita terhadap Allah ini sebenarnya satu kekuatan yang perlu memang kita jaga dan perlu kita tambah baik. Sebab itu contoh sebagai apa yang saya nak sampaikan di sini ialah manusia itu dia perlu mengetahui tentang hierarki kemanusiaan. Kan kita manusia ni ada paling simple ialah 4 tingkatan manusia. Sebenarnya ada banyak lagi lah, tapi saya nak ringkaskan dia jadi 4 tingkatan. Kan mestilah manusia itu sebagai seorang Muslim asas dia. Kan keislaman dia. Kan terkait dengan arkan Islam. Yang kedua adalah mukmin. Seorang yang beriman kepada Allah SWT, bukan sekadar beriman kepada Allah, beriman kepada rukun iman yang 6. Kan. Yang ketiga ialah konsep manusia ni memang dia manusia buru sebenarnya. Apa yang kita buru? Ialah maqam muttaqin yang paling a'la. Inna akramakum indallah atqakum. Semulia-mulia kamu di sisi Allah adalah paling mulia. Tapi apakah cukup Muslim, mukmin terus muttaqi? Kan? Sebab itu untuk membina diri kita, jati diri yang utuh, yang kuat dalam diri dan kehidupan adalah satu konsep yang perlu kita sama-sama rungkai dan renungan, ialah konsep muhsin. Apa maksud muhsin? Orang yang memperelokkan, orang yang memperindahkan keislaman dan keimanan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita mengaku bahawa kita Islam. Apakah kita mengaku Islam tanpa kita mengamalkan? Apakah kita mengaku kita sebagai seorang beriman, kita tidak beriman? Terus kita nak jadi muttaqin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan sebab itu kita kata sebenarnya tidak ada keadaan yang kita tak tahu ataupun tak yakin. Kenapa tidak timbul keyakinan? Sedangkan macam kita kata, kenapa kau tak buat ikhlas? Buat apa aku buat? Kalau kan macam contoh ikhlas lah. Kenapa tak buat? Kenapa aku buat pun tak ikhlas pada Allah? Selama mana kita tidak buat, tidak mengamalkan, maka mana nak timbul keyakinan? Kan? Macam kita kata kita berdoa. Sedangkan kita mesti tahu dalam doa itu pun kita mesti ada dua, sama ada dia disegerakan atau ditakhirkan. Kan? Yang kita kata kita dapat kan? Hari ini alhamdulillah, kadang-kadang kita buat berpuluh tahun kita minta dengan Allah, tapi kita tak bolehi. Kenapa? Maka tak timbulkah? Akhirnya tak timbul keyakinan dalam diri. Dengan sebab apa?
Kan? Dia tidak beriman dengan sebenar-benar iman. Kalau kita tahu bahawa Allah itu boleh jadi dia cepat, boleh jadi dia akhirkan. Kan? Mungkin kalau dia beri pada kita dunia, maka kita akan jadi manusia yang lupa daratan, yang apa-apa, yang kan. Bila kita sedar mungkin Allah nak beri aku ke alam akhirat, kita tetap berdoa, kita tetap yakin dalam diri kita satu hari Allah akan beri kepada kita. Kan? Sebab itu banyakkanlah dalam etika ini, dalam kehidupan kita ini, hendaklah kita saling melengkapi antara satu dengan lain. Contoh mungkin sahabat-sahabat kita yang ada masalah, maka kita bersama dengan mereka. Apa punca dia? Apa keadaan dia? Bukanlah kita kata kita ni orang yang hebat, orang yang baik, tetapi kita bersama mereka supaya kita menjadi sebahagian daripada kehidupan. Mereka akhirnya menatijahkan kebaikan kepada kehidupan kita manusia di atas muka bumi ini untuk kehidupan kita yang baqa di alam akhirat kelak. Kan? Sebab itulah kita hendaklah saling, kita kata yang disebut oleh Allah, ada dua hablum minallah, hablum minan nas. Hubungan dengan aku, hubungan dengan manusia. Allah tak sebut hablum minallah au hablum minan nas. Hubungan aku dengan aku atau hubungan dengan manusia. Kita boleh pilih tak? Dua-dua hubungan perlu kita jaga. Iaitu hubungan kita dengan Allah. Contoh kita tak ada kekuatan, maka kita minta daya dan kekuatan itu untuk kita jalani kehidupan ataupun untuk membantu sahabat-sahabat kita ataupun apa-apa. Sedangkan kerana apa? Kerana pentingnya dalam hidup kita ini untuk timbul suatu keyakinan yang jitu terhadap Allah Subhanahu Taala, maka mesti kita lalui setiap kehidupan kita ini dengan penuh kan keberserahan diri kepada Allah Subhanahu Taala. Yang menjayakan kita Allah, yang menidakjayakan kita adalah Allah, yang mengenyangkan kita adalah Allah. Walaupun kita makan banyak mana, kalau tak kenyang nak macam mana? Yang menghilangkan haus adalah Allah, bukan air. Yang membuahkan kita bukan ubat adalah Allah. Kan? Sebab tu terhubung kait dengan macam-macam hal yang berkaitan dengan dunia untuk mematangkan kehidupan kita. Bukan setakat dunia, bahkan bagaimana hubungan kita dengan manusia yang lain ataupun makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang lain, yang boleh menyebabkan akhirnya kita berada dalam kejayaan yang hakiki, sama ada kejayaan itu di dunia ataupun di akhirat. Sekadar itu rasa. Terima kasih diucapkan atas pandangan dan juga pesanan Ustaz sebentar tadi. Maka dengan ini berakhirlah sesi wawancara kita pada hari ini. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Ustaz Haji Rahimi bin Abdul Aziz kerana sudi meluangkan masa bersama kami untuk diwawancara. Kami memohon maaf jika sepanjang sesi wawancara ini tadi kami ada tersalah bicara atau perbuatan kami yang buatkan Ustaz tidak selesa. Segala yang baik datangnya dari Allah dan segala kelemahan atau kekurangan itu datangnya dari pihak kami sendiri. Mohon maaf kami ucapkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.